Ada. Oh, lah. Cobaan saya terus. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka majlis kita, majlis kuliah kita dengan sama-sama membaca umul kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram wa ashabihi insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, kata oleh Muhammad, adakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Hanya saja orang-orang yang menerima akan peringatan daripada Allah Ta'ala, iaitulah orang-orang yang diberikan akal yang sempurna oleh Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikehendaki Allah Ta'ala akan kebajikan dan saya diberikan kepahaman di dalam bidang agama. Alhamdulillah. Yang saya hormati Tuan Imam kita, yang saya muliakan Tuan Imam, seluruhnya yang saya muliakan Tuan Bilal, seluruhnya tak lupa juga yang saya hormati pengurusi surau, kemudian jawatan kuasa surau, sidang jamaah muslimin muslimat mukminin mukminat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan rahmat daripada Allah, sekali lagi kita dapat bersama malam ini untuk kita menyambung pengajian kita bab tauhid, kitab Hakikat Hidup Iman. Muka surah apa kan? 88 berkat 4. 88 peringkat 4. Mengingkari dan mencela Rasulullah SAW atau kerasulannya. Semaksanya kita masih dari
dalam perkara-perkara yang membatalkan iman. Perkara-perkara yang membatalkan iman. So ada beberapa perkara yang membatalkan iman yang kita bincang hari itu. Pertama, mengingkari dan mencela ketuhanan ataupun uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, mengingkari ataupun mencela ketuhanan atau uluhiyah Allah Taala. Uluhiyah ketuhanan Allah. Yang kedua, mengingkari sifat rububiyah. Rububiyah ataupun mencelanya. Rububiyah ini maksudnya lebih kepada pentadbiran Allah. Pentadbiran Allah Taala mentadbir alam. Jadi mengingkari akan sifat rububiyah. Kan kekuatan mentadbir yang ada pada dia ataupun mencelanya. Yang ketiga, mengingkari dan mencela asma Allah. Mengingkari dan mencela asma. Asma ni nama-nama Allah Taala. Jadi ada banyak nama-nama Allah. Ada 99 nama. Ada riwayat mengatakan lebih daripada 99 nama. Jadi kita mengingkari dan mencela nama Allah dan sifat-sifat yang ada pada Allah. Ini semua boleh perkara ini boleh membatalkan keimanan kita. Keempat, mengingkari dan mencela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun kerasulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So sekarang ni kita lihat yang keempatlah. Jadi bagaimana mengingkari dan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun kerasulannya, iaitu perkataan dan atau perbuatan etikat yang menafikan atau mencela kerasulan. Boleh? Jalan tak? Jalan tak? Jalan tak? Penuh kan? Okey, kita nampak ni. Yang keempat, mengingkari dan mencela Rasulullah SAW ataupun kerasulannya, iaitu perkataan atau perbuatan etikat yang menafikan atau mencela kerasulan atau peribadi orang yang menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mengingkari apa-apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, seperti tentang kebangkitan selepas mati, hari kebangkitan, ataupun tentang mahsyar, pada mahsyar, kemudian tentang hisab, perhitungan amalan, kemudian mizan, neraca timbangan, kemudian sirat, titian siratal mustaqim, syurga, neraka, dan lain-lain lagi daripada perkara-perkara gaib. Macam tu. Sama ada segi perkataan kita, perbuatan kita, kita ingkarlah, mencela lah, mencela sifat-sifat yang ada pada Nabi, kan, mempelekehkan Rasulullah, ataupun apa yang Nabi sebut, dia ingkarlah. Nabi sebut tentang hari kebangkitan, dia tak percaya lah. Kan? Nabi sebut tentang hari penghisapan, pun dia tak percaya. Syurga, neraka dan sebagainya semua dia tak percaya lah. Maknanya pangkat-pangkatnya apa saja hidup semula selepas mati, dia kata tak ada. Ni dia kata pada Muhammad ni dusta, mongak, pemohong dan sebagainya. Jadi perkara ini termasuk dalam ingkar dan mencela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahaya Kadang ada di kalangan manusia ni, kadang dia tak tahu. Sebab jahil, dia cakap macam-macam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita dengar macam tu, kita lah kena tegur. Ada orang tak faham, kan, dia tak faham, kadang dia tak belajar, tak mengaji dan sebagainya. Tugas kita kena tegur lah kalau orang dah cakap macam tu. Begitu juga mengingkari Al-Quran dan apa-apa cara sekalipun, kerana Quran itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahawa ia daripada Allah Subhanahu wa taala. Di Quran ni diturunkan pada malam bila? Lailatul Qadar, kan? Pada malam Lailatul Qadar. Lepas tu turun daripada langit, daripada langit dunia lah, kan? Daripada Allah Ta'ala ke langit dunia. Sampai langit dunia, turun secara beransur-ansur kepada baginda Rasulullah SAW, kan? Bersesuai dengan suasana dan keadaan yang berlaku pada masa itu.
Bila ada suatu benda berlaku, maka turun ayat berkenaan dengan perkara tersebut. Berbeza dengan para nabi dan rasul sebelum itu. Para nabi dan rasul sebelum itu, kitab tu dia turun sekaligus. Nabi Muhammad kan memang asalnya sekaligus sampai pada langit ke dunia. Pada langit dunia tu pada nabi secara beransur-ansur selama 23 tahun. 23 tahun barulah habis Al-Quran diturunkan semuanya. Ya ni. Baik, kemudian begitu juga mengingkari hukum yang sabit menurut nas Quran dan sunnah baginda Rasulullah SAW yang diketahui oleh setiap orang Islam, seperti hukum wajib puasa. Nabi kata wajib solat, wajib puasa di Ramadan, kemudian wajib menunaikan zakat, kemudian haji bagi orang mampu menunaikan haji ke sana, kemudian tentang hukum halal haram, halal dan haram, halal pernikahan, haram perzinaan. Jadi perkara itu telah pun disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu lagi dah sebut. 1400 tahun yang lepas dah sebut dah mengenai perkara ini. Jadi mana-mana orang Islam yang ingkar terhadap apa yang Nabi sebut, maka orang itu boleh terpesong akidahnya, terkeluar daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu juga hukum yang salah sabit benda tetap lah. Sabit tetap. Sa'alib ata sabit. Tetap sabata menurut nas Quran dan sunnah baginda Rasulullah yang diketahui oleh setiap orang Islam, seperti wajibnya solat, wajibnya puasa di bulan Ramadan, wajibnya zakat, wajibnya haji orang yang mampu, halal dan haram, melainkan mengingkari perkara-perkara yang diketahui oleh orang yang berilmu sahaja. Maka dimaafkan kerana jahilnya, tetapi tiada maaf lagi setelah diberitahu. Jadi kalau first time dia lakukan benda tu disebabkan jahil, dimaafkanlah dalam konteks Islam ni. Tapi kalau dah beritahu hukum tu tak boleh, masih diteruskan juga. Maka memang sesuai sangatlah, dikenakan tindakan lah, kan, ditangkap dan sebagainya, dibuat pendakwaan, hantar mahkamah buat pendakwaan. Kalau sambil kesalahan contohnya, hantar penjara dan sebagainya, kan, gitu. Baik. Seterusnya, antara perkara-perkara kufur dan syirik itu ialah seorang yang berazam untuk menjadi kafir dan syirik, sama ada dalam masa yang dekat atau jauh. Ini pun boleh menyebabkan seorang itu jatuh kufur dan syirik pada Allah. Di mana seorang itu berazam untuk menjadi kafir dan syirik, sama ada dalam masa yang dekat atau masa jauh. Mana keinginan dah ada dah, keinginan ada untuk jadi kafir, boleh itu syirik lah. Walaupun dia tak kafir lagi, tapi dia dah ada usaha-usaha ke sana. Dia dah ada keinginan ke sana lah. Dia dah berazam tu. Nampak? Kataan berazam untuk jadi kafir dan syirik, sama ada dalam masa yang dekat atau jauh, atau menginginkan dengan lidahnya dan hatinya untuk jadi kafir, walaupun dengan perkara yang mustahil pada akal, maka dia jadi kafir ketika itu juga. Dia jadi kafir itu, betul tak? Tapi yang memutuskan kafir itu orang lain lah, orang yang ada teliti lah, orang yang ada teliti untuk memutuskan kafir. Kita ni orang biasa je, tak boleh nak memutuskan. Yang memutuskan katanya mahkamah hakim, sultan, dan orang yang ada kuasa besar, kuasa untuk memutuskan perkara tersebut, sama ada kafir ke kafir, mufti ke tidak. Mereka yang ada kuasa. Tidak ada kuasa, serahlah kepada mereka yang ada authority, kan. Tapi kalau sebut dalam kitab, jatuhlah. Kalau sebut dalam kitab, dia dah azam dah untuk kafir, jatuh kafir. Dia dah ada azam. Tapi kita nak cakap pun kadang tak sampai hati nak cakap, kan. Tak sampai hati. Kita pula jadi penghukum pula. Kita lah mana-mana yang hukum, kan. Dia ni jatuh kafir, macam tu. Baik. Atau secara engkar dan bersenda-senda, seperti beriktikad dengan qadimnya alam. Seperti orang itu beriktikad dengan alam ni qadim, sedangkan alam ni hadis, alam baru.
Alam binasa. Benda harus, benda hadis dia akan binasa. Benda qadim tidak binasa. Alam ni adalah qadim. Sedangkan Allah, alam adalah hadis. Sedangkan Allah adalah qadim. Sifat qadim ni sedia. Tidak ada kebinasaan kepada wujud Allah. Dan menafikan apa yang wajib bagi Allah dengan ijma' dan diketahui oleh umat Islam, umum Islam, seperti menafikan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala atau menyatakan ilmu Allah Taala itu terbatas. Dia nyatakan Allah Taala terbatas. Sedangkan ilmu Allah Taala tidak terbatas. Ilmu kita terbatas. Ilmu kita didahului oleh jahil. Ilmu kita didahului oleh jahil. Ilmu Allah Taala tidak didahului oleh jahil. Kita jahil dahulu. Lahir ke dunia kita jahil. Ada tak lahir ke dunia terus alim? Lahir ke dunia terus alim. Lahir ke dunia boleh keluarkan fatwa. Umur baru setahun jagung dah keluarkan fatwa. Ada tak macam tu? Tak ada kan? Tak ada. Mesti makan masa lah. Makan masa. Imam Syafi'i pun makan masa juga. Kan? Tak ada tiba-tiba lahir jadi alim. Tidak. Dia makan masa, kena belajar, kena menuntut, kena menghafal, kena tu, kena dan sebagainya. Barulah seorang itu boleh menjadi alim. Dan alim itu pun dia tak boleh iktiraf diri dia sendiri alim, tak boleh. Mesti orang lain yang iktiraf. Kalau dia sendiri mengiktiraf dia alim, tak betul lah. Itu namanya syok sendirilah. Syok sendiri. Akulah orang paling alim, akulah mufti besar, akulah ulama besar dan sebagainya. Dia sendiri iktiraf diri dia. Yang iktiraf ni mestilah satu badan, satu badan berautoriti yang boleh mengiktiraf dia sebagai orang alim, ulama besar dan sebagainya. Tak boleh dia sendiri yang iktiraf. Kita abang lah, abang iktiraf ni macam iktiraf dia abang seorang yang alim besar. Tak betul kan? Macam tu. Jadi mana-mana ulama dalam dunia pun, sama ada Imam Syafi'i ke Imam Maliki ke Hanafi ke Hambali dan sebagainya kan. Imam apa lagi yang besar-besar ni, Ibnu Hajar Haytami ke Imam Ramli, Imam ulama Imam Nawawi ke Rafa'i kan. Yang iktiraf siapa? Adakah dia sendiri mengiktiraf dia? Tak, orang lain. Orang lain iktiraf dia sebagai ulama. Kita yang iktirafkan dia sebagai ulama kerana kehebatan ilmu mereka. Sedangkan ilmu Allah Ta'ala tidak. Ilmu Allah Ta'ala sebaliknya, tidak terbatas. Ilmu Allah Ta'ala tidak ada oleh jahil. Dan ilmu Allah Ta'ala itu qadim, bukan hadis. Macam ilmu kita ni hadis. Banyak benda kita tak tahu. Kita hanya tahu setelah diberitahu. Orang tak beritahu, kita tak tahu. Sedangkan Allah Ta'ala tak ada siapa yang beritahu. Allah Ta'ala pun sebenarnya tidak berhajat pada malaikat. Baik. Seterusnya, termasuk dalam makna ini ialah apabila seorang yang menyatakan dia sebagai Islam, tiba-tiba dia melakukan perkara-perkara yang menjadi ijma' berlaku dalam kalangan orang kafir dengan cara dan pakaian yang sama. Atau orang yang membuang kertas yang mengandungi ayat Quran. Berpakaian, jatuh tidak berpakaian cara Islam, berpakaian cara pakaian rahib-rahib, pendeta-pendeta, sami-sami ke kan, sami-sami Hindu kan. Jadi boleh mulakan seorang itu untuk keluar tingkat akidah dia. Pakaian seperti pakaian Yahudi, orang Yahudi berpakaian. Ini juga boleh. Itu sebabnya Nabi SAW bersebut man tashabbaha biqaumin fahuwa min, apa yang menyerupai suatu kaum maka dia adalah kaum itu. Siapa yang menyerupai suatu kaum, itulah dialah kaum itu. Gitu. Sebabnya kita berhati-hati dalam bab berpakaian. Jadi Nabi Islam telah mengajar cara berpakaian. Apa pakaian dalam Islam? Kan dah diajar dah. So ikutlah cara Islam, pakai Islam. Jangan pakaian Yahudi, Nasrani, Majusi dan sebagainya.
Atau orang yang membuang kertas yang mengandung ayat Quran. Kalau tak tahu dah lah. Dia tak tahu, tapi dia tahu itu ayat Quran. Sengaja dia pijak ke, sengaja dia campak kat tahi ke Quran. Kan? Dia kencing ke Quran dan sebagainya kan? Ini jelaslah menghina Islam. Atau asma Allah, nama-nama Allah ke dalam najis. Atau meragui nama-nama Nabi. Meragui nama-nama Nabi ni. Nabi ada banyak kan? Jumlah Nabi ada 124,000 Nabi. 124,000 Nabi disebut dalam kitab. Tapi yang kita tahu tak banyak pun. Nama-nama Rasul pun yang kita tahu 313 kan. Okay? Rasul ada 313 Rasul. Yang disebut dalam Quran hanya 25 saja. Yang disebut dalam Quran hanya 25 Rasul. Tapi pendapat yang pertama menyatakan Rasul ada 313 Rasul. Nabi itu yang banyak. Terhitung kita jumlah berapa banyak lah. Ada dalam satu masa 2 orang Nabi atau 3 Nabi. Satu masa. Ada dalam satu masa seorang Nabi je. Seorang Nabi satu masa. Ada masa 2. Dalam satu masa tu ada 2 Nabi. Masa tu ada, dalam satu masa tu contoh ada Nabi Daud, ada Nabi Sulaiman pada satu masa. Musa dengan Harun pada satu masa. Ada 2 Nabi. Ada Nabi yang punya ramai pengikut seperti Nabi Muhammad dan Nabi Musa. Ini antara Nabi-Nabi punya pengikut yang ramai. Ada Nabi yang punya seorang pengikut saja. Ada tak? Semua dalam kitab lah. Ada Nabi yang tiada pengikut. Ada Nabi yang tiada pengikut langsung. Seterusnya, atau meragui mana-mana Nabi atau mana-mana kitab seperti kitab Taurat, Injil dan Zabur dan Suhuf Ibrahim dan mana-mana ayat Quran. Maksud Taurat ni kitab Taurat yang asal lah. Bukan Taurat yang sekarang yang banyak diubah orang Yahudi. Kita ingat Injil dan Zabur, kitab yang telah banyak diubah-ubah oleh tangan-tangan mereka lah. Biasanya tangan-tangan pendeta, tangan-tangan ahli kitab, rahib-rahib mereka. Jadi mereka lah orang yang bertanggungjawab untuk merubah-ubah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala kan demi untuk kepentingan nafsu mereka. Atau menyesatkan umat yang tidak sesat. Menyesatkan umat yang tidak sesat. Tak boleh lah. Kalau umat tu dah sesat, kita kata sesat lah. Dia orang ni penyembah berhala, orang ni penyembah patung, orang ni Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Kita tahu dah dia ni memang golongan sesat. Kita kena cakap lah bahawa mereka memang kafir. Sebab dalam Quran pun dia ada 3 golongan disebut. Quran ada 3 golongan. Pertama munafik, kedua kafir, ketiga Islam. Pertama munafik, kedua kafir, ketiga Islam. 3 golongan je dalam Quran sebenarnya. Kalau kita buat kesimpulan lah 3 je. Cuma kafir itu yang kadang pecah-pecah, banyak golongannya. Nasrani, Yahudi pun banyak juga pecahan di kalangan mereka. Islam pun pecah juga. Orang Islam pun pecah-pecah di kalangan kita juga. Macam tu. Baik. Atau menyesatkan umat yang tidak sesat, atau mengkafirkan sahabat. Mengkafirkan sahabat seperti golongan-golongan Syiah. Golongan Syiah ni maknanya mereka banyak mengkafirkan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka hanya mengiktiraf contohnya Sayyidina Ali saja. Sayyidina Ali saja iktiraf. Yang lain semua dia tak iktiraf. Contohnya Abu Bakar ke Umar ke Osman ke, mereka mengkafirkan sahabat itulah. Kerana mereka mendakwa bahawa Umar, Osman, Abu Bakar inilah orang-orang yang merampas jawatan khalifah. Jawatan khalifah daripada Sayyidina Ali. Sepatutnya pengganti Nabi ini ialah Sayyidina Ali, bukan Abu Bakar, Umar, Osman pada dakwaan mereka lah, tingkat mereka. Jadi mereka mengkafirkan para sahabat. Sedangkan sahabat-sahabat itu dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka itu kata kafir.
Seterusnya, atau mengingkari Mekah, Kaabah, Masjid Haram. Mengingkari Mekah, Kaabah. Sedangkan Mekah, Kaabah kita tahulah kelebihan Mekah dan Kaabah. Kelebihan sembahyang di sana kan. Macam tu. Samalah seperti di Baitul Muqaddis, kelebihan sembahyang 1000 rakaat kan, banyak pahala lebih dengan kita sembahyang di mana-mana masjid terdapat di dunia ini. Itu. Kemudian Mekah dan Kaabah adalah tempat yang tidak dimasuki oleh Dajjal. Di zaman besok Dajjal akan keluar kan, membuat kerosakan di bumi. Dua tempat yang tidak dimasuki oleh Dajjal itu ialah Mekah dan Kaabah. Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah, dua tempat saja yang tidak dimasuki oleh Dajjal. Sebab apa? Kerana ada malaikat yang menjaga kota tersebut. Jadi dia tak dapat masuklah. Tapi lain-lain tempat kan, taman apa ni? Taman Seremban Jaya Pasar 1. Dia Dajjal akan sampai jugalah. Bandar Seremban, Bandar Senawang, Ampangan semua akan didatangi oleh Dajjal bersama dengan kuncu-kuncu dia lah. Macam tu. Semua tempat akan dilalui oleh Dajjal tersebut kecuali Mekah dan Madinah. Jadi ada orang yang mengingkari Mekah, kelebihan Mekah, Madinah, Kaabah, Haram, mereka ingkari. Ini boleh menjadi kafir. Terpesong akidah. Sedangkan itulah tempat-tempat mulia. Nabi dilahirkan di mana? Di Mekah. Nabi hijrah ke mana? Madinah, tempat yang mulia. Kemudian atau sifat-sifat haji. Mengingkari akan sifat-sifat haji, rukun-rukun haji, fadilat haji. Jadi mereka ingkari. Dia kata haji ni tak perlu pergilah. Buat masa yang pergi haji, kat rumah pun boleh haji. Haji dam dam haji. Dam haji. Makan. Top makan. Kan terus masuk haji. Haji ni kelebihan mindam tu dia makan banyak. Kalau tak pergi haji kan makan sikit je. Sikit 2-3 langkah dah makan kan. Kalau haji kan makan jarak jauh punya makan. Tu jam haji. Jam haji ramai boleh jam haji. Okey, ni haji betul-betul lah. Pasal mulakan dana, duit dan sebagainya. Dengan tiket kapal terbang lah kan. Lepas tu pergi kursus haji dah kan. Kerana nak pergi haji mesti ada ilmu juga. Tak ada ilmu macam mana nak pergi haji. Sebab kat sana nanti di Mekah Madinah tu tak sama macam di Malaysia keadaan dia. Kena ada rukun haji, wajib haji. Okay. Kena ada tawaf, macam mana kaedah bertawaf. Sa'i, macam mana kaedah bersa'i. Wukuf di Arafah, macam mana kaedah wukuf di Arafah. Bila nak wukuf, pukul berapa nak wukuf. Tak? Lepas tu orang kata melontar di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Bila masa nak bermalam tu? Tak? Mesti ada kaedah dan cara-cara dia. Bila masa nak malam. Lepas tu bermalam di Mina. Bila masa nak bermalam di Madinah. Di Mina. Lepas tu melontar Jamatul Aqabah, Jamatul Wusta, Jamatul Ula. Berapa biji batu nak dilontar ni? Kan sobaban batu ke, sekampit batu ke, seloyang batu ke nak dilontar. Macam mana kaedah melontar? Gitu. So mesti ada ilmu kenaan dengan haji. Kemudian ada orang sebut tentang tahallul. Apa benda tahallul? Nafal awal, nafal sani tu apa benda nafal awal, apa benda sani? Tak? Lepas tu dah habis tu balik ke Mekah semula. Balik Mekah semula kan, tawaf, sa'i. Boleh? Bercukur lah. Jadi mesti ada ilmu berkenaan sebut. Mesti tahu beza mana rukun haji, wajib haji.
Mana rukun haji, mana wajib haji. Kena tahulah. Ni tak tahu. Main hantar apa kita pun pergi je. Sampai sana dah blur. Apa benda yang nak buat dulu ni? Macam mana nak berniat? Apa ihram ni macam mana? Macam mana nak niat? Nak niat kat mana? Nak niat di alam lam ke, Bir Ali ke, Qarn Manazil ke? Kita jemaah daripada mana? Dia ada tempat-tempat untuk kita niat ihram itu. Bila masuk nak pakai pakaian ihram tu, bila masuk. Okey, apa benda-benda yang ditegah waktu musim haji? Benda larangan haji. Bila apa benda yang dilarang itu? Tu benda tu kena tahu lah. Faham kan? Kalau tak tahu macam mana kau nak pergi haji? Itu sebabnya khusus haji tu sampai bersiri-siri khusus haji ni kan. Siri 1 lah, siri 2, siri 3, siri 4, siri 5, siri 6. Itu pun kadang dah habis siri pun tak apa-apa lagi. Nama tak naik lagi. Tak naik lagi nama, tak dapat lagi pergi lah. Jadi apa ya COVID pula ni cerita. Okey seterusnya tuan. Jadi atau sifat-sifat haji mana mengingkari sifat-sifat haji atau mengingkari solat fardu atau puasa atau menghalalkan yang haram seperti mengharuskan solat tanpa wuduk dalam keadaan tidak uzur. Masya-Allah. Ini mazhab baru ni. Membolehkan solat tanpa wuduk. Solat je tak payah ambil sembahyang. Sedangkan dia dekat dalam sihat, tak ada uzur apa-apa. Kalau uzur tak boleh menggunakan air, lainlah. Barulah boleh tayamum. Baru boleh kita tak tayamum. Tu pun masih lagi kena buat tayamum lagi. Kemudian menghalalkan kezaliman atas orang Islam. Menghalalkan kezaliman ke atas orang Islam. Kita biar aja orang kata membunuh Islam. Orang kata menghina orang Islam dan menyeksa Islam. Kita biar aja tu je. Ni pun boleh menyebabkan akidah kita terpesong juga. Sedangkan kita ada kemampuan untuk mencegah. Atau kafir zimmi tanpa dalil syarak yang mengharuskan dia bertikad begitu. Atau mengharamkan yang halal seperti mengharamkan jual beli. Mengharamkan jual beli dan mengharamkan nikah. Sedangkan dalam jual beli dibolehkan. Riba yang diharamkan. Nikah ada satu benda yang dihalalkan. Satu ikatan antara pihak lelaki dan perempuan untuk menghalalkan benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nikah tu sunnati paman mengambil sunnati pada minni. Nikah tu merupakan sunnahku. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka bukan daripada aku. Menghalalkan perkara-perkara yang haram seperti menghalalkan riba, menghalalkan zina. Menghalalkan zina dan juga sebagainya. Dengan apa kata? Dengan menghalalkan zina tu dengan maksud maknanya hak individu. Kan ada je tu. Hak individu. Kita tak boleh halang hak orang lain. Tak boleh halang hak orang lain. Masing-masing ada hak untuk hidup dalam dunia. Letaklah kau nak berzina ke tak berzina, hak dia. Dia nak menjadi pondan ke, nak bertukar wajah ke, nak tukar jantina ke, letaklah semua hak individu. Apa nama istilah tu? Human apa? Bukan LGBT. Hak asasi ni, hak asasi manusia lah. Yes, hak asasi manusia. Kata masing-masing ada hak. Yalah. Masing-masing ada hak. Itu pulanglah. Kita tak boleh larang hak orang lain. Macam ni bahayalah. Bahayalah dia punya pahaman ni, sentimen ni faham. Bahaya sangatlah. Sebab dalam Islam ni walaupun kita dalam konteks Islam ni bebas, masing-masing ada hak untuk masing-masing, tetapi kita masih lagi dalam garis panduan Islam. Kita masih lagi dalam pagar Islam tu. Kita masih dalam pagar dia. Bila kita mengucap syahadah, mana kita berada dalam satu pagar. Kan?
kita tak boleh langgar pagar tersebut. Walaupun masing-masing ada hak. Masing-masing ada hak kan. Tapi bila mana yang kita buat tu bercanggah Islam, dah tak boleh lah. Kita ghostan balik lah. Kan? Ghostan balik. Kembali ke Islam, dah. Pemimpin pihak yang authority berkuasa kenalah mengambil tindakan lah kalau berlaku macam tu. Yelah, adalah orang ni dia memperjuangkan sesuatu, dia kata hak asasi manusia. Bila hak asasi manusia, dia pun pelekehkan lah. Kan? Badan agama ni semua dia pelekehkan. Jawatan agama ke, jawatan mufti ke, jawatan tu ni semua dia pelekehkan. Dia pula jenis orang pandai bercakap. Dia pula jenis pandai bercakap, pandai putar balik dan sebagainya. Dia pun pelekehkan lah. Jawatan keagamaan ni kan. Lepastunya juga seperti menyatakan sesuatu yang tidak patut kepada Rasulullah, seperti warna kulitnya hitam. Sedangkan Nabi ini kulitnya kemerahan kan. Yes, putih kemerahan. Kemudian dia kata Nabi ini bukan kurungan Quraisy, sedangkan Nabi Quraisy. Kurungan Quraisy. Kemudian dia kata Nabi bukan Arab, Nabi orang Melayu. Nabi Muhammad golongan Melayu. Itu yang wujudnya kata Rasul Melayu. Rasul Melayu. Yang pelik iaitu pengikut-pengikut dia tu fanatik lah dengan dia tu. Sanggup pula dia berhujah dengan kita, mempertahankan ketua dia. Dia kata dalam Quran ni sebagainya, dalam Quran kata setiap umat tu ada rasul dia. Pandai boleh cakap tu. Kita betul dia cakap. Kan? Dia kata kami ada rasul kami. Rasul kau mana? Kamu kata Rasul Muhammad, mana Rasul Muhammad? Rasul saya ada. Rasul Melayu kata kan. Yes. Kadang pengikut dia tu yang fanatik dengan ketua. Kadang ketua tak benar tau. Dia separuh daripada ketua ni kenapa dia lupa diri, sebab ada pengikut dia. Bila pengikut dia kan cover dia kan, cover dia, sokong dia dan sebagainya. Jadi dia pun lupa diri lah. Dia pun mengakulah sebagai Tuhan lah, sampai tahap macam dewa, Tuhan. Kan, makam yang tinggi dan sebagainya yang tak dicapai oleh Muhammad, tak tercapai macam makam aku ada kerajaan langit dan sebagainya. Muhammad ada kerajaan langit gitu. Itu yang tu kan. Kadang macam apa tu, macam Ayah Pin tu. Ayah Pin tu dia dah meninggal dah, tapi pengikut itu masih lagi pro pada dia, sokong dia, dan dia menganggap Ayah Pin ni Tuhan. Ada sebuah pengikut dia menganggap dia sebagai Tuhan. Dia bermimpi jumpa Ayah Pin naik ke langit, berada di kerajaan langit. Ayah Pin berada di kerajaan langit, dan dia anggap Ayah Pin itu sebagai Tuhan saya, dia sebagai Tuhan. Mana pengikut dia sendiri fanatik dengan dia, mengakui dia sebagai Tuhan. Masya Allah, dia kata na'udzubillah. Kejahilan manusia lah. Jadi bukan manusia kerana berkata begitu, ataupun dia kata Muhammad ni bukan manusia kerana berkata begitu adalah membohongi keadaan yang sebenar yang ada kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga mengharuskan ada nabi selepas daripadanya. Nampak? Mengharuskan nabi selepas daripada nabi wafat atau melahirkan keraguan, seperti bahawa jadi nabi itu boleh dosakan, dan menyatakan wali itu lebih tinggi martabat pada nabi, atau mencela mana-mana nabi atau malaikatnya, atau memakinya atau mempersendakannya, ataupun dia lukis lah. Kan banyak kadang lukis karikatur, kartun menghina nabi kan. Dia lukis kartun menghina nabi, kata Muhammad ni kuat nafsu, seks dia kuat, macam-macam lah. Dia hina lah.
lukis kartun kan. Kartun menghina baginda Rasulullah SAW. Dia tulis itu Muhammad. Dia tulis itu Muhammad. Tengah buat seks, dia tulis gambar kata, tulis Muhammad di situ. Tujuannya untuk menghina baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Kalau kita tahu wajiblah kita tengah kan mengambil tindakan dan sebagainya. Juga menjadi kafir orang yang meredakan kafir, seperti menasihatkan orang kafir supaya jangan masuk Islam. Juga kafir orang yang meredakan kafir, seperti menasihatkan orang kafir jangan masuk Islam. Dia pula lebih kuat daripada suju kan, lebih kuat daripada sudu. Dia pula menghalanglah orang lain masuk Islam. Sepatutnya dia mengajak orang masuk Islam. Dia pula, kau jangan masuk Islam, kau teruskan agama kau. Agama kau ni lagi baik pada agama aku, gitu kan. Ataupun menyamakan agama pun bahaya juga. Semua agama adalah sama. Atau dikatakan pahaman pluralism tu. Pernah dengar kan? Pahaman pluralism ni pahaman menyamakan agama. Semua agama mengajak kebaikan. Itulah. Dia pun bahaya juga faham tu. Biasanya okey, peringkat iman. Ni kita dah bincang dah sebelum ni. Kita dah bincang tentang peringkat iman, iaitu kita ada iman taklid hari tu. Iman taklid kena buka belakang semulalah. Mana ke? Iman taklid di muka surat apa itu? Muka surat 70. Iman taklid. Kita ada iman taklid, iman ilmu, iman iyan ataupun ayan, iman hakun dan juga iman hakikat. Ini dikatakan martabat iman. Pembahagian iman ataupun martabat iman. Pertama ingat iman taklid ni iman dia tak kuat lah. Tak kuat iman dia. Iman ilmu, iman berdasarkan ilmu. Kemudian iman iyan, iman orang-orang soleh. Tarafnya lebih tinggi daripada iman ilmu. Dan mereka sentiasa ada mujahadatun nafsi, melawan hawa nafsu. Iman iyan ataupun ayan, seluruhnya iman hakun. Iman hakun ialah iman yang tinggi jugalah. Iman yang keempat, iman yang sempurna. Ini tingkatan para wali Allah, orang-orang yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah. Mereka mempunyai derajat iman hakun, iman yang sebenar. Seterusnya iman yang paling tinggi, iman hakikat, dimiliki oleh para rasul, para nabi, khulafa rasyidin. Muka surah apa tu? 76. Imam khulafa rasyidin, para sahabat dan juga wali-wali Allah, wali-wali besar. Ini iman hakikat, lebih tinggi lah. Gitu. Baik, hari itu kemudian ada bincang gitu, tahalli. Kita ada bincang takhalli, cara mendapatkan iman. Okey, pertama takhalli, mengosongkan dan membuangkan, menyucikan bersifat elok. Tahalli, mengisi pula dengan benda baik hati kita. Tajalli, merasa kebesaran dan juga kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Itu dah bincang belakang. Boleh semak, boleh tengok dia. Malumlah kita ni tak ada ujian. Kalau dia ada peperiksaan kan? Setiap hari buka benda ni. Kalau ada ujian yang tak lulus PESO tak dapat sijil. Yang lulus PESO dapat sijil. Kan? Setiap hari membuka pojok buka kan? Jadi. Tapi sebabkan kita ni tidak ada ujian, tidak ada peperiksaan, so di atas kata inisiatif sendirilah, usaha sendiri. Ya. Macam mana? Dia khilaf ulama lah. Dia yang 27 itu daripada Sidratul Muntaha.
sampailah ke langit dunia. Itu malam berapa? 27 ataupun 21, 27, 23 kan? Cuma daripada langit dunia tu kepada Nabi itu mulai pada 17 Ramadan. 17 Ramadan. Ada menyatakan itulah. Dengan nuzul Quran. Okey. Tapi yang apa tu, yang asal tu yang 27 Ramadan. Yang daripada Sidratul Muntaha kan hinggalah kepada langit yang kedua. Lepas tu turun Cerban Sur. Tidak ada yang tepat. Yang ngarang-ngarang. Dia ada khilaf ulama lah tentang masa tu. Selama dia tak kisahlah. 23 tahun tu bersesuai dengan masa dan keadaan yang berlaku. Kejadian itu. Dia tak kira Ramadan ke tak Ramadan ke, dia tak kira. Selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. 10 tahun di Madinah. Sebabnya ada ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Ada ayat yang turun di Mekah, ada ayat yang turun di Madinah. Gitu. Mekah 13 tahun, di Madinah selama 10 tahun. Dan turun itu berdasarkan kepada kejadian-kejadian yang berlaku. Baik. Jadi peringkat 5 tadi ada berapa tuan? 5 kan? Pertama iman taklid, kedua iman ilmu, ketiga iman ayyan. Yang keempat iman hakun. Yang kelima iman hakikatun. Yang paling tinggi ialah iman hakikat lah. Hakikat, makrifat, syarifat kan gitu. Paling tinggi hakikat. Okey, saya buka soalan dah bila ni? InsyaAllah kita sama akan datang ilmu tauhid. Ada soalan tak? Ada? Tak? Kalau tak ada, mana faham? Di? Okey. Tak tahulah kita. Mungkin ada kuasa-kuasa gaib ke dan sebagainya. Jadi sesat. Mungkin sakit jiwa, mental. Dia mungkin ada mental. Ada orang tahap mental. Dia merasakan seperti ada suara lah. Suara-suara yang bisik kepada dia. Sampai lepas dia sembelih, lepas tu letak garam pula kan. Mental lah tu, orang dikatakan mental lah. Mungkin dia ikut jangan Nabi. Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Allah. Itu Nabi kalau ada macam bisikan ke, mimpi ke, merupakan wahyu Allah. Allah Ta'ala punya wahyu. Kita punya mimpi wahyu apa? Kan? Kita punya mimpi wahyu apa? Takut syaitan lah. Syaitan yang merasuk pemikiran dia. Soalan satu yang saya baik Malaysia pakaian macam
Dia kalau tahu Cina tu dia apa tu? Dia ada upacara agama kan. Kalau setakat kalau bukan upacara agama tak ada masalah. Tapi kalau termasuk dalam upacara agama ataupun lepas tu kita mengagung-agungkan pula baju dia kan. Itu yang boleh terpesong. Tapi nak sekadar macam contoh lah, kita menghormati gaya Ya. orang Cina. Okey. Kita pakai baju besar kan. Itu tak ada masalah. Yang masalah tu kalau kita terlampau mengagung-agungkan baju dia. Sedangkan Islam ni kita ada baju kita. Gitu kan. Malahan orang Cina pun kalau ikutkan baju-baju Cina ni, orang Cina Islam pun masih kekal dengan baju dia, baju Cina dia. Dia tak Islam lah. Dia Islam lah, tapi dia masih lah pakai itu, pakai budaya dia lah. Kenapa dia bukan upacara agama? Kalau upacara agama dia tak boleh. Tapi sebenarnya tengok orang Yahudi, dia kadang memang berdiri lah. Dia pakai kot. Topi dia tu Topi dia. Yahudi punya topi lah. Okay. Macam kot ni dia dah jadi macam pakaian antarabangsa. Dia dah menjadi pakaian antarabangsa. Boleh katakan semua orang banyak pakai kot. Dalam parlimen pun tengok semua pakai kot dalam parlimen. Kalau kita nak katakan ini pakai kot ni tak boleh ni. Yahudi semua pakai. Sebab kot ni dia dah menjadi blazer ni, dia dah menjadi pakaian antarabangsa. Kan, sama ada Islam ke tak Islam pun ramai pakai kot. Macam tu. Macam tu. Cuma macam Arab dia jarang pakai kot. Arab lebih pakai jubah dia. Jubah je. Tapi orang Arab pun kadang-kadang ada juga pakaian yang perbuatan dia tak betul tu. Akhlak-akhlak yang teruk walaupun Arab. Walaupun dia pakai jubah, perangai teruk dia ada juga orang. Lagi teruk kita walaupun dia pakai jubah. Macam tu. Dia turun Thailand Ustaz. Arab kadang tempat dia pakai jubah, bila dia datang sini dah hilang dah jubah dia. Kan dia dah bersalin kulit dah. Masuk pula contohnya dekat Thailand lah kan. Anyai ke dia masuk sana, dia dah tukar kulit dah. Jubah-jubah pun tak mana dah. Bahaya ya. Macam tu. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa qina as-sadiqah wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan kasrah wa sihan jabatan ya alim. Nawalana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahna al-arifin. Allahumma fakina fid din, Allahumma fakina fid din, Allahumma fakina fid din. Allahumma ijma'na hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqin ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Qaballallahu minkum.